Kalau nombor pecahan juta ni, kita akan darab dengan 1 juta, betul? So, kalau pecahan juta, kita kena bahagi dengan 1 juta, tapi awak tak perlu habiskan baki dia, betul tak? Ambil dalam bentuk pecahan. Okey, cuba dulu. Awak baca ni. 600,000. Kalau pecahan, awak jangan bahagi macam ni. Bahagi macam tu adalah untuk perpuluhan. Kalau pecahan, awak per di bawah. Per 1 juta. Betul. So, sifar mana yang boleh potong, kita potong. Sifar. Okey. Okey, potong lagi, potong lagi, potong lagi. So, dia akan jadi 6/10 juta. So, boleh kecilkan lagi tak ni? Boleh. Okey. So, macam mana nak kecilkan dia jadi berapa? Jadi berapa? Okey, 3/5 juta. Okey, sama cikgu padam dulu. Lepas tu kita bahagi 2. Bahagi 2 bersamaan 3/5 juta. Ini untuk kita nak tukar jadi pecahan juta. Perkan dengan 1 juta. Berbanding dengan perpuluhan, awak letak bahagi. Kita boleh gerakkan titik perpuluhan dia, betul? So, 600,000 bahagi 1 juta. So, gerakkan titik perpuluhan sebanyak berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sifar dekat depan, dia akan jadi 0.6 juta. Okay, cuba buat nombor 3 dan nombor 2 dan nombor 3. Jawapan dalam chat. Imran, Imran dengar tak cikgu cakap? Imran baru masuk Dah habis cuti sekolah ke semua? Masuk sekolah pada bulan? Se 11 Orang masuk sekolah 11 kan? Lepas tu 12 cuti puasa ke tak? Cuti. Cikgu pula yang tak dengar suara awak. Kenapa? Dengar suara kamu. Awak dengar suara cikgu tak? Dengar? Oh. Lah. Boleh tak buat nombor 5? Nombor 2 dengan nombor 3? Dapat?
Dapat berapa? Tak ada pun yang bagi dalam chat lagi. Dapat tak? Untuk yang nombor 2. 2.500.000. Kalau nak tukarkan jadi pecahan, letakkan pecahan per berapa? Per 1 juta. Okay, potong dulu sifar dia. Potong dulu. Okay, dapatlah 25 per 10. So, boleh kecilkan lagi ke tak? Mestilah boleh. Bahagi dengan sifir 5. Dapatlah 5 per 2 juta. Tapi tak boleh sebab 5 per 2 ni pecahan tak wajar. Jadi awak kena bahagi. 5 bahagi 2. 2 sini 4 dapat 1. So, dapatlah 2, 1 per 2 juta. Macam tu. Cuba Akidah cakap. Saya tak dengar suara Akidah. Cakap hello. Aku tak dengar. Tak apa. Okay. Tapi awak dengar suara cikgu kan? Alright. So, yang ini pula 2.500.000 bahagi 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadilah 2.5 juta. Boleh? Okay. Okay, cuba tengok yang E pula. Tukarkan pecahan juta dan perpuluhan juta berikut kepada nombor bulat. Tadi nombor bulat kita tukarkan dalam bentuk pecahan dan juga bentuk perpuluhan. Okey, sekarang dia bagi dalam bentuk pecahan dan juga perpuluhan. Tukarkan dalam bentuk nombor bulat. So, macam mana? How? Kalau macam ni tadi, perpuluhan. Dia bahagi untuk tukarkan jadi perpuluhan daripada nombor bulat. So, daripada perpuluhan nak jadikan nombor bulat, awak kena darab. Yes, darab dengan 1 juta. So, sifar perpuluhan sifar 52 darab 1 juta. So, kalau darab, perpuluhan akan bergerak ke belakang. Ingat, kalau darab, nombor akan jadi lebih besar. So, sebab tu awak kena gerakkan titik perpuluhan ke hadapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 2, sifar, sifar, sifar. Tak ada juta belakang. 52,000. Macam tu. Okey. Sama juga dengan pecahan. Kalau awak nak tukarkan dia kepada nombor bulat, pecahan juta ni darabkan dengan 1 juta. 5 per 8 darabkan dengan 1 juta. So, 5 juta bahagi 8. Dapat berapa? Cepat. Siapa dapat jawab? Dapat markah dekat dojo.
5 juta bahagi 8. Siapa dulu dapat jawab dekat chat? Yes. So, Delisha betul. Jawapan dia berapa? 625,000. Good job. Okay, cikgu bagi markah dulu dekat dojo. Mana? Sini. Delisha dapat respons 3 markah. Okey, kalau macam nombor 2 ni 2,573 juta. Jawapan dia berapa? Darabkan dengan 1 juta. Titik perpuluhan gerak ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 juta. Yes. Kalau 3, 2/5 juta ni dah senang. Yang ini awak tinggal letak je sebagai 3 juta. 2/5,000 ni jawapan dia confirm. Mesti ratus ribu ke bawah. Kita try. 2/5 darab 1 juta. 2 darab 1 juta, 2 juta bahagi 5. Jawapan dia berapa? Congak. 400,000. Betul tak? Cikgu kira dapat 400,000. 3,400,000. Ini E ke? 3, 2/5 juta. Sabar sekejap, kita tengok balik. Kita double check. Cikgu bagi ajaran sesat pula. Yes, 400,000. So jawapannya 3,400,000. Boleh tak yang lain-lain? Okay. Imran dengan Izan boleh? Oh, Imran. Oh, Izan. Okay. Okay. So, apa ni? Mau. Okay, cikgu nak awak tengok nombor 13 dan nombor 14. Soalan penyelesaian masalah. Okay, crucial part of mathematics adalah soalan penyelesaian masalah. Sebab apa? Sebab dia memegang markah yang tinggi berbanding soalan terus macam ni. Dan tinggal bagi jawapan je. Kalau matematik, soalan penyelesaian masalah ni kita ambil kira jalan kira dia juga. Okay? So tengok jadual di bawah menunjukkan bilangan kipas yang dikeluarkan oleh 3 buah kilang dalam setahun. Ada kilang P, kilang Q dan kilang R. So bilangan kipas untuk kilang P adalah 2/5 daripada jumlah kilang R. Manakala kilang Q 3/8 juta lebih daripada kilang P. So awak kena figure out macam mana nak cari kilang P dan kilang Q. Lepas tu awak kena hitung jumlah. Bila kata jumlah awak kena tambah nilai P, nilai Q dan nilai R. Okey, macam mana kita nak cari
kilang P. Apa yang kita kena buat? Ini idea, siapa boleh bagi tahu cikgu? 2/5 daripada jumlah kilang R berapa? Ya, darab. So, 2/5 darab 3,25 juta. So, dapat berapa? Darab. Berapa keluaran kipas kilang P? Ini dia akan jadi bersamaan dengan 2/5 darab 3.250.000. Betul? Apa jawapannya? 2 darab 3.250.000, awak akan dapat berapa? 6.500.000. Betul? Kan? Tak ada Disha. 6.500.000. Okay. So, bahagi 5. 1, 5, tolak 1. Betul? Okay. Bawa turun 5, 3, 15. So, 1, 2, 3, 4, 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jawapan cikgu adalah, ya, awak tengok jawapan awak dengan jawapan cikgu. 1.300.000. Betul? Okay, sama. Okay, good. So, kilang P adalah 1.300.000 kipas. So, kita kena cari pula kilang Q. So, macam mana nak cari Q? 3/8 juta lebih daripada kilang P. Kalau lebih daripada tu, kita kena darab ke? Macam mana nak cari Q? 3/8 juta lebih daripada. Maksudnya apa? Ya, kita kena tambah sahaja. Tak perlu darab. Tambah. So, 3/8 juta ni awak kena cari nilai dia berapa dalam bentuk nombor bulat. Kemudiannya awak kena tambah dengan nilai P tadi. 1.300.000. Okey, macam mana nak tahu 3/8 juta ni berapa? Kita kena darab dengan, macam mana kita nak tahu 3/8 juta ni nombor bulatnya berapa? Yes, pandai. Darab dengan 1 juta. Okey, kita dah macam baca mulut dah kan? Darab dengan 1 juta. So, 3 juta bahagi 8. Awak dapat berapa? Hmm. 3 juta bahagi 8. 8, 3, 28. 28. Okay. Awak semak jawapan awak dengan cikgu. Cikgu dapat 375,000. Thank you.
Sama tak jawapan dengan cikgu? Sama. 375,000 untuk kilang Q. Okey, so dah boleh cari dah. Jumlah kipas untuk ketiga-tiga kilang. Okey, cuba tengok kilang P. 1,300,000. 1,300,000 ni kalau kita tukar dalam bentuk pecahan juta, berapa nilai dia? Ha. Berapa? Berapa pecahan juta untuk 1,300,000? Bahagi dengan sejuta tadi. Ha? Macam tadi kita buat atas ni, nombor bulat nak jadi perpuluhan juta. Cuba cakap pecahan perpuluhan juta. Kita nak jadi macam kita nak cari jawapan dalam perpuluhan juta kan? So tadi nombor bulat untuk P dengan nombor bulat untuk Q awak kena tukar jadi perpuluhan juta. So kena bahagi berapa Akidah? Okey, kita kata 1.3 juta. Okey, kalau nombor bulat nak tukar jadi perpuluhan juta, awak kena bahagi. Kalau perpuluhan juta, awak nak tukar jadi nombor bulat, awak kena darab. Ingat, kalau perpuluhan, nombornya lebih kecil daripada nombor bulat, betul? So, nombor bulat, kita nak kecilkan dia, kita kena bahagi. Macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1.3 juta. Kalau nombor perpuluhan, iaitu nombor yang kecil daripada nombor bulat, kita nak tukar jadi nombor bulat. So, nombor kecil nak jadi nombor besar, awak kena darab. Sebab darab ni sifat dia ganda. Dia menggandakan nombor. Dia membesarkan nombor. Okey? Sama juga dengan 375,000 ni. Dia jadi 0.375. Yang ini P, yang Q adalah 0.375. So sekarang awak dah boleh tambah dah ketiga-tiga nombor ni. 1.3 tambah 0.375 tambah 3.25 juta. Cuba tambah. Dapat jawapan tak? Dapat berapa? A ke, B ke, C ke, D ke? Lisha dapat berapa? A. B. Okay, C. Good. So jawapannya adalah C. Okay, cuba tengok soalan kebat yang bawah ni. Allah, hilang pula dia. Okay. Sebuah lori mampu membawa sebanyak 1/3/4 juta buah manggis. Okay, Afif mempunyai 3 buah lori yang sama. Okay, jika Afif perlu menghantar sebanyak 5.5 buah juta, hitung baki bilangan buah manggis yang tidak dapat dibuatkan ke dalam lori. Faham tak soalan di sana? You understand or not? Not. Kurang faham. Ni. Macam ni. Tengah-tengah. Okay. So, awak kena faham. Okay, satu lori tu dia dah bagi tahu dah. Dalam satu lori, buah manggis yang kita boleh masukkan dalam satu lori tu maksimum, okay, paling padat lah kita nak masukkan dekat dalam lori tu adalah
1/3/4 juta. Okey, cari dulu 1/3/4 juta tu berapa juta dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perpuluhan. 1 perpuluhan berapa tu? 3/4 juta. 1 perpuluhan berapa? Kalau perpuluhan, Allah. Kalau daripada pecahan nak tukar perpuluhan, kalau nombor bercampur, satu ni, kita dah letak dah 1 perpuluhan berapa. So, 3/4 ni daripada juta. Darab 1 juta. So, akan dapat berapa? 3 juta bahagi 4. 700. Apa? 750,000. Sama tak? Sama. Okey. Tapi kalau kita nak masukkan dalam pecahan, awak tak bolehlah terus ambil 750,000 ni. Awak tukarkan dia jadi perpuluhan juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini dia akan jadi 0.75. Tambahkan dengan 1, awak akan dapat 1.75 juta. Macam ni. Okey. Jelas? Okey. Okey tak Kidah? Imran dengan Izan okey? Okey. Okey. So, dia kata satu lori ni mampu bawa sebanyak 1.75 juta. Okey. Lepas tu, dia bagi tahu Afif ni ada 3 lori yang sama. So, 3 lori tu 1.75 juta, 1.75 juta, 1.75 juta. Tak boleh lebih lah. Maksudnya, dia hanya boleh bawa 1.750.000 ataupun 1.75 juta. So, kalau Afif ni, dia perlu hantar sebanyak 5.5 juta buah. So, dia kena gunakan 3 lori dia lah. Betul tak? Sebab satu lori kan, kalau ikut logik, satu lori 1 juta je boleh muat. So, kalau 5 lori, soalan dia apa? Kalau 5 juta buah, berapa lagi buah yang tak dapat muat dalam lori tu? So, macam mana? Kita nak kira macam mana? Kalau 3 buah lori, kita boleh muatkan berapa juta buah? Macam mana nak cari? Darab. Komen. Cuba komen. Kalau satu lori muat 1.75 juta. Okey, sekarang ni Afif ada 3 lori. So, 3 lori muat berapa juta ni? Kita nak cari macam mana? Fikir. Satu lori muat 1.75 juta. Kalau 3 lori, kita kena buat apa? Operasi tambah ke? Operasi tolak ke? Operasi darab ke? Operasi bahagi ke? Satu lori 1 juta. 3 lori berapa? Okey, tambah boleh. Tapi logiknya kita kena darab. Yes, pandai. 1.75 juta darabkan dengan 3 lori. So, dapat berapa? Cuba congak. 5 darab 3, 15. 7 darab 3, tambah 1, 22. Kan? 1 darab 3 tambah 2, 5. 5.75
Hilang dah aku punya ni. 5.25. Betul tak? Betul. Okay. So, 3 lori boleh muat, 3 lori Afif ni hanya boleh muat 5.25 juta. Tapi dia kena hantar sebanyak 5.5 juta. So, berapa lagi buah manggis yang tak dapat nak masuk dalam lori tu? Macam mana kita nak cari berapa lagi baki yang tak dapat masuk tu? Yes, betul. Kita kena tolak. So, jumlah asal yang dia kena hantar tu tadi, kita tolak dengan jumlah yang muat dalam lori dia je. So dapat berapa? A, B, C atau D? Tak nampak muka. A ke, B ke, C ke, D ke? 5.5 tolak 5.25. Berapa Akidah? A. Jawapan dia A. 0.25 juta ni tak dapat masuk dalam lori. Faham tak? Jelas tak? Macam ni. Kalau jelas, tunjuk thumbs up. Okay, good. Alright. So, settle untuk topik ni. Cikgu tak mau tengok dah. Wah, macam tu kan. Tak mau tengok dah. Apa lagi kita nak tengok? Okay, kita nak tengok pecahan. Macam mana darab pecahan? Macam mana bahagi pecahan? Hari tu cikgu dah ajar. Tapi hari ni kita rewind balik. Macam mana pecahan wajar darab pecahan wajar. Pecahan wajar darab pecahan tak wajar. Pecahan wajar darab dengan nombor bercampur. Kalau darab ni awak kena mahir sifir. Lepas tu awak kena tahu teknik yang betul untuk awak darabkan pecahan. Macam mana nak uruskan pecahan ni? Okay, so tips dia adalah awak kena pastikan kedua-dua pecahan yang awak nak darabkan tu adalah dalam bentuk pecahan. Apa maksud cikgu? 3/5 ni adalah dalam bentuk pecahan. Sebab dia ada pengangka dan penyebut. Hanya ada 2 nombor. Nombor atas dan nombor bawah. Tingkat atas dan tingkat bawah. Baru boleh darabkan. Kalau nombor awak berada dalam macam nombor 5 ni, 5/9 darab 1, 2/3. No, awak tak boleh teruskan darab. Awak kena tukarkan dia untuk jadi tingkat atas, tingkat bawah. Ada pengangka dan juga penyebut. Faham tak? Okey, kalau nak darab, kita tengok ni dulu. Kita tengok contoh yang pertama untuk nombor 1. Okey, 1/3 darab 3/7. Okey, kalau pecahan tambah pecahan dan tolak pecahan,